Tukang masak istana dedah makanan kegemaran Agong siap bawa bekal. Sering disajikan pelbagai cuaca di restoran dan hotel terkemuka. Ramai pasti tertanya-tanya apakah menu santapan harian yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong sering nikmati. Jawapan itu ada pada tukang masak istana Abdul Aziz Hasna Koming 65 yang berkongsi dengan bernama bahawa Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah merupakan peminat juada masakan Melayu serta gemar bersantap masakan yang disediakan di istana. Hasna juga mengakui Seri Paduka berdua tidak cerewet dalam juada santapan harian dan antara lauk yang biasa dihidangkan ialah opor pahang. Opor sama ada menggunakan bahan utama ayam, daging atau burung adalah juada kegemaran Sultan Abdullah selain ikan patin masak tempoyak, kari ikan dan ikan masak tauco. Tunku Azizah pula gemar bersantap masak kicap, asam pedas atau stew daging. Untuk sayur, kegemaran baginda berdua adalah petola tumis air, sayur campur goreng, sawi masak sos tiram dan kobis masak lemak. Ramai yang sukar untuk percaya bila saya katakan juada kegemaran tuanku adalah lauk pauk ringkas. Mereka beranggapan menu di sini Istana Abdul Aziz istimewa setiap hari, katanya ketika ditemui baru-baru ini. Hasna secara berseluruh mengakui beliau tidak reti memasak juada yang rumit kerana kemahiran yang ada padanya hanya diperoleh secara tidak rasmi selepas diterima masuk bekerja pada 1980 di Istana Abu Bakar di Pekan sebagai pembantu dapur. Katanya dari situ beliau mula mempelajari selok-belok memasak daripada tukang masak sebelumnya dan kini tradisi itu diturunkan pula kepada pembantu dapur yang lebih muda. Menariknya kerana sudah terlalu lama memasak, Hasnah yang digelar Mak dalam kalangan kaki tangan istana yang bersara pada 2015 dititahkan untuk kembali bekerja kerana air tangannya sudah serasi dengan selera Seri Paduka. Jika memasak untuk Sultan Abdullah, kepedasannya di tahap sederhana berbanding Tunku Azizah yang memang kuat makan pedas. Jadi kita kena tahu bagaimana untuk menyeimbangkan rasa pedas supaya tuanku berdua boleh bersantap hidangan yang sama, katanya. Hasnah yang mengakui kehebatan tuanku Azizah di dapur berkata baginda juga tidak pernah murka jika masakan hari itu tidak menjadi, sebaliknya akan menegur dengan lembut supaya kesilapan tersebut tidak berulang. Tuanku Azizah juga menurut Hasnah banyak menurunkan ilmu mengenai masakan Johor kepadanya selain tangkas di dapur, termasuk semasa menyediakan hidangan dalam kuantiti yang besar untuk majlis di istana. Beliau juga berkongsi cerita Sultan Abdullah amat menggemari juada rumah sehingga Seri Paduka lazimnya akan bersantap sebelum berangkat ke sesuatu majlis atau jika kesuntukan waktu akan menjamah hidangan selepas pulang ke istana. Baginda juga tidak suka membazir. Jika pada sebelah malam saya memasak kari, kuahnya akan dipanaskan pada keesokan hari untuk tuanku bersantap dengan roti canai atau capati, katanya. Hasnah berkata lazimnya dapur istana mula beroperasi bagi santapan tengah hari kerana santapan baginda sama ada nasi lemak, roti canai atau capati dibeli, manakala kuih seperti kari pap, jemput-jemput pisang dan kuih talam dijadikan pilihan minum petang. Bercakap mengenai kepribadian Sultan Abdullah dan Tunku Azizah, Hasnah menyifatkan Seri Paduka berdua amat prihatin dengan kebajikan pekerja, termasuk menitahkan hidangan tengah hari disediakan di dapur istana walaupun semasa ketiadaan baginda berdua. Tuanku juga sangat menghormati tetamu. Tuanku Azizah misalnya berkali-kali berpesan supaya semua tetamu dijaga makan minumnya. Jika kedatangannya secara mengejut, apa yang ada perlu disajikan. Paling tidak tetamu istana Abdul Aziz perlu dihidangkan air. Baginda bertitah siapa sahaja yang datang adalah tetamu baginda. Jadi kita yang kerja di sini perlu tahu apa yang hendak dilakukan, katanya.
Berkongsi cerita, Hasna berkata Sultan Abdullah lazimnya akan membawa bekal jika keluar negara terdiri daripada sambal bilis, kacang dan rendang dendang, manakala Tunku Aziza gemar membawa acar buah. Hasna berkata sambal belacan resepi Tuanku Aziza sering dijadikan buatangan kepada rakan terdekat dan pembesar sama ada di dalam atau luar negara. Mereka yang sudah tahu mengenai sambal belacan ini pasti akan mencarinya jika datang ke Istana Abdul Aziz. Biasanya, kami pastikan stoknya sentiasa ada di peti ais, disimpan dalam balang-balang kecil. Di sini kami gelarkan sambal belacan itu sebagai sambal belacan dunia kerana telah berjalan ke pelbagai tempat. Mahlah ada masanya rakan-rakan Tunku Aziza akan bertanya jika stok mereka habis, katanya.